Okay, itu soalan nombor 2. Soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 pula. Kalau kita ada probability distribution function of a discrete random variable x is given by 0.1 x sama dengan 1357, 0.2, 246 and 0 otherwise. Prove that x is a discrete random variable with the probability distribution function of p. Okay, ini proof question. So, bila kita nak tunjuk dia adalah probability density function, sebenarnya kita kena tunjuk bila awak masukkan pula. Bila awak tambahkan semua probability yang ada, kita kena dapat 1. Macam kalau nak buat ni, dia tak nampak. Nanti aku tengok lagi tak boleh. Dia tambahkan probability. Tadi dia kata untuk 0.1, 1357. So, 1357. Probability dia adalah 0.1. 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Untuk 246, 0.2. Di sini 0.2, 0.2, 0.2. So, bila you add up semua nombor ni, dia dapat 1. So, bila dia dapat 1, maksudnya dia adalah discrete random variable. Itu sahaja. Okay? Sebab dia punya summation. Summation of Px equal to x equal to 1. Ini sebenarnya yang kita kena tunjuk kalau kita nak prove dia adalah discrete random variable. Okay, any question untuk 2 and 4? Tak ada, madam. Okay, kita pergi question 5. Okay, question 5. Awak tengok awak punya soalan lah. Saya tak pusing ke sana. Pening pula kepala nak pusing sana pusing sini kan. Okay, question 4. Ni kawan awak pun dia bagi dah soalan dia kat sini. Okay, dia ada kx over x square plus 1 untuk 2 and 3. 2kx over x square minus 1 untuk 4 and 5. 0 otherwise. Okay, show that the value of k is 20 over 33. So, kita nak dapatkan nilai k. Nilai k yang dekat dalam soalan ni. Okay, yang ni kita nak. Okay, so bila kita nak buat benda tu, awak kena cari px equal to x macam kawan awak buat ni. Tapi, gantikanlah x awak ni, awak dah boleh ganti dengan 2. Dekat sini ganti 2. Dekat sini ganti 3. Dekat sini ganti 4. Dan dekat sini ganti 5. So, macam yang kat bawah dia buat ni. Yang ni So, ni dah boleh masuk dalam table pun boleh dah. So, bila kita dah gantikan dan ini adalah discrete random variable. Maksudnya, bila awak add up, jawapan dia akan sama dengan 1. So, sini sama dengan 1. So, kita cari nilai k dia. Okay, so dapatlah k sama dengan 20/33. Okay, betul. And then, tadi saya tak tanda. Sebab kecil sangat saya tak tanda dah kan. Ni betul sebenarnya. Betul. Okay, so yang ni find the probability that x is less than 3 or greater than 4. Okay, kita nak less than 3 or greater than 4. So, kawan awak buat less than 3, lepas tu ada or. Or diletak tambah. Okay, betul lah. So, kalau less than 3 kurang dari 3, maksudnya kita kena ambil probability 1 dan 2. Okay. Gantikan K yang kita dah dapat dekat dalam table awak ni. So, kita akan add up ini dan ini. 2 dan 3. Kalau saya letak kat sini, Px equal to 2, saya akan dapat 2 darab 20/33 bahagi dengan 4 tambah 1. Bahagi dengan 5 dapat berapa? Kalau kita senaraikan balik. Macam kau buat ni lah kan? 20/33, 25. Betul lah yang ni lah. Yang ni lah untuk yang kedua. 25. 2/5 darab dengan 20/33. Ini K, nilai K. K betul. Ini untuk yang 2. Lepas tu untuk yang lebih besar daripada 4, maksudnya kita akan ambil Px equal to 5. Okay. Yang 2/5 tu dapat dari mana, madam? Masukkan dekat X ni. Oh, okey. Kan nanti dapat 2, 2 kuasa 2 tambah 1. So dapat 25.
Okay, yang ni untuk 2, yang ketiga, yang kelima, 2. Ini K kuasa, ni KX 2KX kan? Okay. 20/23. 23 ke 33 ni? Ya Allah. 33. 33. Okay. Darab dengan 2. Darab X 10/20. Ini 25 untuk 1, 24. 10/24. Macam kawan awak buat ni lah. Betul lah. Okay. So cuma saya nak bagi tahu lah ni apa ni apa. Okay, lepas tu you tambahkan, you dapat 49/99. Okay, betul. Okay, kita pergi question 6 Kalau ada apa-apa, awak terus bagi tahu saya tak tanya dah. Kalau nak tanya, terus bagi tanya je. Apa salah korang ni tulisan kecil-kecil ni? Tak nampak weh. Tak nampak Aduh. apa-apa je. Itulah pasal. Aduh, hai. Sekejap. Macam mana saya nak nampak kan? Memang tak boleh besarkan. Dia dah jadi tu. Sekejap. Ini soalan nombor 6. Okay. Boleh edit kami tu. Besarkan Kat sini tak PowerPoint. boleh. Sebab kat sini saya dah masuk dalam OneNote. Saya tak masuk dekat dalam ni. Kalau saya nak tunjuk dekat slide, saya kena tunjuk ni. The whole screen. Ya Allah, tak nampak, tak apalah. Okay, kita tengok nombor 6 discrete random variable x over m untuk 1357, x squared over m untuk 246. Okay, dia suruh cari find the value of m. So, sekejap Saya rasa saya kena tunjuk dekat slide. Kalau nampak kat slide tu kan. Kalau tak nampak juga. Sekejap, saya kena tukar mode. Pergi. Saya stop dulu. Mana tadi soalan nombor 6? Okay, sekejap. Saya akan tukar kepada present the whole screen. Share. Okay. Okay, dekat sini better. Okay, nampak? Nampak, Madam. Okay, so nombor 6. Kita nak cari value of m. Okay, so dia buat 1357. Dia punya function is x over m. So, x over m 1357. Okay, x square over m untuk 246. Okay, so lepas tu, bila kita nak cari value of m macam tadi lah, macam nak cari k. You have to add up all the thing here and then equate to 1. So kat sini, daripada sini sebenarnya dah boleh letaklah 1/m. Ini untuk masukkan 1. So dapatlah 1/m kat sini. Okay, kalau masukkan 2, so dapatlah 2 square. Kalau masukkan 3, dapatlah 3. Kalau 4, 4 square lah. Jadi ikut awak punya function tu lah. Sampailah 7. Then equal to 1 dan dapatlah n. Okay, betul. And then, soalan B. Untuk modulus. Okay, modulus kena ingat. Bila ada modulus, first thing kita kena define. So define dia sebab this one is less than. So less than dulu kita belajar masa chapter 2 topik ni semester 1. Okay, bila ada less than maksudnya dia n. So bila dia n maksudnya awak boleh gabungkan dia. Okay, so x minus 4 less or ni kat sini negative 1 less or equal to 1. Less or equal to x minus 4 and then less or equal to 1. Kalau dia lebih besar tak boleh gabung macam ni Kalau lebih besar dia jadi off. So dia tak boleh gabung. Awak kena asingkan dia lah. X minus 4
lebih besar atau sama dengan 1 or X minus 4 lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Macam tu lah. Okay, lepas tu kita kena tinggalkan X dekat tengah. So negatif 4 bawa sebelah kiri, negatif 4 bawa sebelah kanan. So dapatlah this one. So dah dapat that one. Sebab kita nak 3 sampai 5. So 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk. Okay, betul. Then dapatlah jawapan 1/3. Okay, lepas tu untuk C. Px lebih besar daripada 3.5. Satu tolak Px equal to 1. Px equal to 2 tolak dengan Px equal to 3. Okay, sebab 3.5 maksudnya dia berada dekat tengah-tengah ni lah. Tapi sebab discrete. So discrete dia tak ada point. Maksudnya awak akan berhenti setakat 3 ni. Okay. So dia buat satu tolak. Dia komplement kepada tu lah. Sebab kita nak lebih besar. So dia tolak yang belakang 3.5 tu. So betul dapat jawapan ini. Ada juga budak yang akan buat kalau lebih besar daripada 3.5 dia buatlah Px equal to 4 plus Px equal to 5 plus Px equal to 6 sampailah 7. Sebab kita sampai 7 ni kan, so mana-mana pun boleh. Either one. Okay, kat sini dia ambil yang sebelah depan ni terus dia tambahkan. Okay, ini question nombor 6. Ada nak tanya? Tak ada, madam. Okay, question 7. Question 7. Dia caranya pasal T is 0, 1, 2, 3, 4 is a discrete random variable with the probability distribution function as below. Okay, Pt equal to T. Saya letak kat tepi ni lah. Pt equal to T. A plus B. Lepas tu B. Ni T equal to 0, 1. T equal to 2. T equal to 3, 4. Okay, so T less or equal to 2. Kita nak cari T is less or equal to 2 sama dengan 59. So ini diberi dalam soalan. Okay. So bila kita nak cari nilai A. Okay, awak nak cari nilai A. So first Berry buat 1 tolak dengan T equal to 3 tolak dengan T equal to 4. Sebab kita nak lebih kecil atau sama dengan 2. So dia ambil 1 tolak yang lebih besar daripada benda tu. Okay, betul. Samakan dengan 59. Okay. And then dia dapat 2B sama dengan 49. Okay, betul. So B sama dengan 29. Okay. Untuk cari A pula, apa yang Berry buat? Dia buat tambahkan semua. Samakan dengan 1. So kalau awak buat table. Okay, dia akan ada 0, 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu 0 kita dapat A. 1 A. 2 A tambah B. 3 pun 3 B, ini B. So bila dia nak cari untuk nilai A tu dia tambahkan semua yang bawah ni. Okay, dia add up semua dapat 1. So A tambah B tambah B tambah B. Okay. So dapat 3A, 3, 2/9 equal to 1. So dapatlah A. Okay, betul. And then dia suruh tu probability distribution function. Okay, sebab kat sini kita nak probability distribution function bukan cumulative. So dia akan naik ke atas macam ni lah, vertical . Kosong berapa? 1/9 patutnya. So kosong pun kena buat kosong pun maksudnya awak boldkan lah kat sini sebab kita ada nilai kat sini. Kosong. So kat sini kosong, mula dengan kosong 1/9.
Lepas tu 1 pun 1/9. Okey, ni betul. 2, 5/9. 3, 2/9. Dan 4 pun 2/9. Okey, yang lain tu semua betul. Cuma yang ni je kosong je awak kena boldkan juga. Okey, boleh Kalau terus? kita buat titik boleh macam? Kalau katakan bold tu macam tak nampak kan, kita letak titik kat atas tu. Titik kan tu dah bukan format dia. Memang awak kena boldkan lah. Tak boleh nak buat apa. Memang nampak punya icon kan yang tanya. Ha. Betul tak? Boleh nampak. Sebabnya nanti awak punya, macam saya kalau saya buat kan. Sini kosong kan. Nanti kita boldkan je lah ni 1/9. Dia akan nampak je. Dia nampak tebal sikit daripada atas. Okey je. Macam ni tak apa. Yang penting ada. Okey. Okey, ni question 9 tadi. Tadi saya lah ambil dekat question 9 ni. Copy. Dah besar pula. 9 sikit je. Itu je ke? Okey, 9 sikit je. Okey, kat sini je. Okey, so 9. Dia ada kosong. X less than 0. Kosong. Oh, dia bagi F besar. Awak nak cari probability distribution function. So, apa kita buat? Kita tolakkan. Okay, untuk kosong. Sebab dia kosong less or equal to X less than 1. So, maksudnya yang itu adalah nilai untuk kosong. Okay, ni kosong less or equal to X less than 1. So, ini sebenarnya nilai untuk X sama dengan kosong. Untuk Px equal to X ni. Samalah dengan bawah tu. Yang mana dia ada sama dengan itulah yang dia punya nilai. So, 1, 3/10. Untuk yang satu, dia dapat 3/10. Tapi disebabkan kita nak probability distribution, so awak kena tolakkan 3/10 tolak dengan 1/10. So, dapatlah 1/5 ni. Tolakkan dengan yang belakang tu. Okay. Dapat this one. Lepas tu yang kedua pula 2/5. 2/5 kita kena tolakkan dengan dua benda kat belakang ni. So ataupun 2/5 tolak je dengan 3/10. Pun sama je. Okay, ni 2/5 tolak 3/10 je lah. So kita akan dapat 6 tolak 3. Dah 2, 4 tolak 3, 1/10. Okay. And then nombor 3 sama juga. 9/10 tolak 2/5. Dan untuk keempat, 1 tolak 9/10. So sini betul lah. Okay, and then B, calculate 2 sampai 3. Tapi 2 tak nak. Kita nak 3 je. So dia sama dengan 3 je. Okay, betul juga. And the last one, 1 sampai 4. Tapi 1 tak nak. So 2, 3, 4. Okay, very good. So betul. Okay, number 11. Ini saya dah besarkan pun tak nampak. Macam mana ni? Tak format. Apa asal lah kau boleh menyengit macam ni kau ambil gambar ni weh. Kanak-kanak macam-macam hal pula dia ni. Okay, nombor berapa ni? 11. 11. The probability function of a discrete random variable x is given by m over x plus 1 untuk 1, 2, 3. Okay. And then, okay. Lepas tu value of m. Okay, samalah. Add up semua. Samakan dengan 1. So, m sama dengan 12/13. Okay, betul. And then, kita nak 1 or 3. Okay, sebab dia ada perkataan or. So, bila or maksudnya tambah. So, betul lah ni. But 9/13. And the mode. Okay, the mode maksudnya kena ambil probability yang paling tinggi. Okay, so kawan awak dia dah convert kan into
Decimal, sebab decimal lebih senang lah awak nak tahu yang mana lebih tinggi. Kalau fraction ni kadang-kadang ada student dia tersalah. So dia bahaya sikit kat situ. So lebih baik convert macam kau nak buat. So dia punya mode adalah 1. Tapi kalau dia per 13 semua ni, boleh nampak lah mana lagi tinggi kan. Memang obviously kat 1 sebab dia 6. Tapi kalau misal kata ni 6 per 13 tapi kat sini tiba-tiba 3 per 10. Lepas tu kat sini tiba-tiba 2 per 5. So dia jadi macam confusing kat situ. Awak convert lah pada perpuluhan. Nak nampak yang mana probability dia paling tinggi sebenarnya. Okay, so mode dia 1. Tak ada masalah. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada madam. Okay, number 12. Find the probability, ni apa ni? Cumulative distribution function X is given by. Okay, dia bagi F besar juga. So, kita nak cari negative 1 sampai 1. So, apa kawan awak buat? Dia cari dulu probability. Okay, this is the correct way. Cari dulu probability dia. Okay, lepas dah cari probability untuk setiap ni, barulah kita tak salah macam ni. 0.2 tolak 0. So, dapat 0.2 untuk 1. Negatif 1. Untuk 1 kat sini, 0.5 tolak 0.2. So, dapat 0.3. Untuk 2, 1 tolak 0.5. So, dapat 0.5. So, bila dah dapat that one, senanglah awak nak jawab soalan A. Itu memang soalan A. Saya dah tengok soalan B pula. Ini ada dua cara Kalau nak buat table pun boleh. Tak ada masalah. Ke dia ada cakap function, sorry. Soalan dia cakap function, tak boleh lah. Memang kena buat function macam ni. Okay, ini function. Kalau dia kata table, table lah. Okay. And then negative 1 sampai 1. So kita tak nak 1, kita nak negative 1. Negative 1 sampai. Okay, so negative 1 je lah yang kita ambil. Ini adalah sama dengan Px equal to negative 1. Sebab tak ada kosong. So 1 je. And then median. Median mesti sama dengan 0.5. So 0.5 adalah dekat. Awak refer kepada F besar. Jangan refer kepada F kecil. Refer pada F besar. Tengok 0.5 kat mana. So 0.5 dia dekat sini. So ini adalah 1. So betul. Median dia 1. Okay. Tengok soalan 13. Okay. Soalan 13. Boleh nampak? Saya besarkan begini. Ke kecil lagi? Macam ni boleh nampak kot? Boleh? Boleh nampak? Boleh. Okay. Soalan 13. Okay. Ni masih lagi discrete. So 13. Discrete random variable. Okay. Dia suruh cari EX. Lepas tu 3. Oh ini just apa nama dia? Properties of mean dan juga variance. Okay. So cari EX maksudnya atas darab bawah tambah. Atas darab bawah tambah. Atas darab bawah tambah. Atas darab bawah. Oh, buat. Okay, betul. And then E 3X tambah 2 maksudnya dia jadi. Jadi kalau nak tulis dia punya properties. 3EX plus 2. Okay, so 3 darab EX. And then plus dengan 2. Ni plus 2 lah. Okay, so dapat 12.8. And then kalau EX square. Awak kena cari variance, kena cari EX square. So EX square adalah X kuasakan 2 darab bawah. Tambah X kuasa 2 darab bawah. Tambah X kuasa 2 darab bawah. Okay, ini EX square. So betul tolak dengan EX kuasa 2. 2 kuasa 2. Dan kita dapat 1.44. Okay, betul. So variant X. Sini sama dengan variant X. Tolak dengan variant 8 adalah kosong. Okay, sebab tu dia dapat variant X sahaja. Kalau ada 5 kat depan, 5 kuasa 2 variant X. Okay, tambah dengan kosong lah sebenarnya. So dapat 36. And
Ini 3 kat depan dapat kosong, negatif 5 kuasa 2 variant X. Okay, very good. So dapat 36. Okay, yang ni pun senang. Ini question 17. Okay, 17. Okay, ni dah masuk continuous. So, sketch the probability density function. Okay, so 1/4. Tengok graf kita. 1/4. Maksudnya ni Y sama dengan 1/4. So 1/4 garis lurus lah. Daripada 0 sampai 1. Okay, betul. And then daripada 1 sampai 3. Graf awak adalah 3/8. 3 tolak X. So still lagi linear. So kita masukkan 1 kat dalam ni. So 3 tolak 1 awak dapat 2. 2 darab 3/8 dapat 6/8 which is dapat 3/4. So kat sini, ini apa ni? Itu nilai awak berapa? 38 kot. 3/8. Hah. Sekejap 3/8. Sepatutnya bukan 3/8, patutnya 3/4. Kat sini 3/4. Sebab bila you masukkan bila you masukkan 1, you dapat 3/4 sini. Apa dia ni? 3/4. Okay? Kat sini 3/4. Sebab kat sini 1 ni. Kat sini. So bila you masukkan 1 kat sini, kita akan dapat 3/8. 3 tolak 1. So you got 3 darab 2. So 6/8. So which is dapat 3/4. Sebab tu kita letak 3/4 kat sini. Okay? Yang kedua nanti baru kita dapat 3/8. So di bawah sikit dekat situ. Dan yang ketiga kita masukkan, kita dapat kosong. Okay, yang lain tu betul. Cuma kat sini je lah. Kena betulkan. Okay, untuk 0.5 sampai 1.5. So awak kena integrate. Disebabkan 0.5 sampai 1.5 melibatkan kedua-dua function. So function ni daripada 0.5 sampai 1. Function yang kedua daripada 1 sampai 1.5. So kita kena splitkan dia lah. Okay, sebab function dia berbeza. Macam kawan awak buat. Okay, very good. So you got 29.64. Sekejap. Saya punya jawapan dalam point form. So you got 0.4531. Okay, betul. So jawapan pun betul. Okay, soalan C. Lebih besar daripada 2, maksudnya 2 sampai 3. So 2 sampai 3 berada di sini je. Sebab dia 2 kat sini kan. So tak payah nak gabungkan dengan yang pertama. So kalau awak buat terus, very good. Dan dapat 3/16. Okay, very good. Okay, question 18. Madam, Ah, itu soalan B saya tidak dapat. oh soalan B yang mana? Oh, ni soalan tadi. Ni. Ni Ya, ke? Okay, tak apa. Nanti kita tengok. Okay, so 18 kita ada GWAW tambah B untuk 0 until 4. Saya letak kat sini. Besar sangat pula ni. GW equal to AW plus B 0 less or equal to W less than 4 and then BW plus A to 4 until 5. Okay, so yang first kita nak cari find the values of A and B if given that 2 until 4 adalah 23/51. Okay, sama juga kena split kan? Sebab kita nak 2 until 4. Ni yang ni dulu saya buat yang ni dulu.
2 until 4, dia kata sama dengan 23/51. So, kita kena splitkan dia kepada... tak payah sebab dia 24 kat sini je. Ni 24 kat sini. Tu tak payah split lah. 0 sampai 4. Okay, betul lah kawan awak buat. Dia terus buat. And then, kita dapat satu equation. Tak settle. So, bila tak settle, apa yang Airy buat, dia come up with one things here, which is dia kata kalau kita integrate daripada 0 until 4, and then kita plus with 4 until 5, untuk the second function, semua tu akan sama dengan 1. Okay, very good. Okay, so ini awak yang kena munculkan sendiri sebab dalam soalan dia tak bagi tahu pun. So ini kena ingatlah kalau dalam soalan memang kita tambahkan semua probability dapat 1. Dan integrate. So we got another equation. Dan buat simultaneous. So dapatlah jawapan. A awak berapa? Kat sini. A 1/18. Dan B sama dengan 1/17. Okay, simultaneous boleh pakai calculator kalau nak check jawapan. Okay, betul. And question B, dia nak cari values of U if P, okay. So question B saya letak sini. Question A belum lagi. A sini W lebih kecil atau sama dengan 3. So sama juga sebab dia berada di sini. So kita pakai satu function sahaja. W/18 tambah 1/17. Okay, betul. Dan kita dapat 29 per berapa tu? 68. Ni tulisan ni. 29/68. Okay, ni 6 Okay, untuk soalan B. Soalan B. P W lebih besar daripada U. Kita akan dapat 39/68. Okay. So, awak tak tahu U tu berapa. U tu lah yang kita nak kena cari sebenarnya. Okay, so first of all, (39/68) tu berapa kalau point? (0.57). Sebab dia lebih besar daripada U sama dengan this one. So kita tak tahu dia berada dekat mana U tu. Sama ada dia berada di function pertama ataupun function kedua. Okay. So saya buat complement. Okay, kalau saya buat complement dekat sini, saya nak buat complement ke? Sebab dia ada dua cara. Mana lagi senang Kejap Okay. Kita tengok kat sini. Yang awak dah buat ni lah. Okay, dekat sini kalau 0 sampai 4 ni. Ni dekat sini. Cuba awak masukkan nilai A dengan nilai B. Berapa nilai untuk ni, function ni? Value dia berapa? Masukkan nilai A. Maksudnya nilai A, tadi kita dapat, berapa tadi nilai A? 1/18. So W squared maksudnya 4 squared 16. Tak. Bukan kat situ masukkan. Kat bawah dia. Lagi senang. Okay, awak masukkan nilai tu dekat sini. Okay, masukkan. Dapat apa? Dekat sini. Masukkan nilai A dengan B. So 16 darab dengan 1/18 per 2 tambah 4/17. So dapat berapa ni? Dapat apa? Dapat berapa ni?
Dapat 104/153 ke madam? 104/153. Okey, ni maksudnya kita kira ni kan sebab saya ambil yang sebelah sini. Saya ambil yang ni. Sebab saya nak kira berapa cumulative, berapa cumulative probability untuk 0 sampai 4. So saya akan dapat 104/153. So in point form saya dapat 0.6 797. Okay, 6797. Okay, ini kumulatif tau, maksudnya F besar. F4. Ini sampai F4 dia lah dapat benda ni. Untuk first function ni lah. Okay. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab saya nak tengok kat sini. 39.68 ni, dia lebih ke tak lebih daripada F4 ni? So, kita convert ni kepada point form, kita akan dapat berapa? 0.5735. Okay, so awak tengok ini dia kurang daripada 0.6797. So bermaksud U awak ini dia akan berada kurang daripada 4. Sebab yang ini kurang daripada 0.6768 lah, senang cerita. Okay, bila dia kurang daripada ni, maksudnya U awak akan tapi ini lebih besar Maksudnya dia lebih besar daripada U sama dengan 39.68. Okey, saya kena buat komplement jugalah. Saya buat komplement dia. Saya nak tahu dia 1 tolak P W lebih besar atau sama dengan U. Dia akan dapat 39/68. Okey. So saya akan dapat P lebih kecil. Salah pula. Bukan lebih besar, lebih kecil. PW lebih kecil atau sama dengan U, kita dapat berapa? Kita kena ambil yang lebih kecil ni. Baru yang betul. 1 tolak 39/68. 29/68. 29/68. Okey, yang ni yang kita akan compare. Bukan yang ni, sorry sebab ini lebih besar tadi. Okey, so maksudnya sekarang ni W tu lebih kecil atau sama dengan U, kita dapat 29/68. Which is 29/68 bila you convert dalam point form, you akan dapat 0.426. Okay, so 0.426 dia lebih kecil daripada F4 tu. Lebih kecil daripada F4. F besar. So maksudnya awak punya nilai U tu mesti berada kurang daripada 4. Sebab dia berada di first function ni lah. Dia kurang daripada 4. Kalau dia lebih daripada F4, maksudnya dia akan berada di second function. Maksudnya antara 4 sampai 5. Tapi sebab yang ni dia kurang, so dia berada dekat first function ni. Okay. So, tapi bila kita tengok kat sini 29/68, kebetulan dia sama dengan soalan atas ni, betul? So maksudnya U awak sama dengan berapa? Kebetulan dia sama dengan atas. Tak payah cari lah. 3. U sama dengan berapa? Ni comparekan dengan ni. Nampak tak? PW less or equal to ni sama dengan ini. So maksudnya U awak sama dengan 3. Ni kebetulan dia sama. Kalau dia tak sama, then you kena cari ni F besar punya function. Untuk ni. Untuk first function ni kena cari F besar dia punya function. Fx tu. Yang kita pernah belajar macam mana nak cari cumulative function. Awak integrate tu. Tapi awak integrate until x, bukan until nombor. Integrate until x and then tukar
dia punya variable, ni tak payah tukar variable lah, dia memang W kat situ. So nanti dapat function, masukkan function tu SU dan equatekan dengan 29/68. Nanti dapat nilai U tu berapa. Okay, tu kalau tak boleh, kalau tak sama dengan yang atas ni, sama tak payah cari lah. Saya rasa ada je soalan nanti yang tak sama tu. Kita kena cari dia punya F besar punya function. Okay, boleh saya proceed? Boleh. Okay, ni ada satu Boleh, madam. soalan je yang sempat ni. Wow. Boleh nampak tau? Ini question 20. Okay, the contains random variable. Sketch the probability density function. Okay, nak sketch, dia ada satu je function daripada 1 sampai 3. Saya besarkan kat sini ya. Okay. Okay, daripada 1 sampai 3, function dia adalah 1 tambah X over dengan 6. So kat sini linear lah. So bila linear maksudnya graf lurus. Masukkan je. Linear. Besar juga ni. Tak apalah. Okay, ni betul. Masukkan 1 dekat sini, awak akan dapat 2/6 which is 1/3. Lepas tu awak masukkan 3 pula. Kat sini awak dapat 4/6 which is dapat 2/3. Sebab tu dia dapat garis lurus yang menaik ke atas. Okay. So ini dah betul. B, calculate the mean. So nak calculate the mean kena darabkan dengan X awak punya function. Integrate daripada 1 sampai 3 darab dengan X function and then integrate dan dapatlah jawapan 2.11. Ataupun 19/9. Okay, very good. And then soalan C, cumulative. Okay, cumulative. So mulakan dengan S lebih kecil daripada 1. So dia punya ni kosong. Okay, very good. And then 1 sampai 3. Integrate 1 sampai, okay, very good. And then 1 tambah, okay, kat sini biasanya kita tukar kepada T supaya kita tak keliru. So nanti kat sini T lah. Tapi nanti awak dapat N out, awak akan dapat X balik. Okay, cuma saya tukar variable tu biasanya kepada T. Okay, so dia dapat 12, 1/12. X tambah 3, X tukar 1. Okay, very good. And then jangan lupa substitute untuk F ni, F3 ni, substitute. Dekat dalam function yang kita dapat. Ini Fx. Okay, kat bawah ni sebenarnya awak masukkan F3 tak? Yang ni F3. Okay, kita masukkan F3 dekat dalam ni. Tapi ni dia dah tukar. Ni lah, dia buat ni ke sini. Ni dapat F3 sama dengan 1. Okay, lepas tu barulah kita akan buat X lebih besar daripada 3. Fx dia adalah 1 tambah kosong. Sebab apa kosong? Sebab dah tak ada function dekat T lebih besar daripada 3. Daripada soalan awak tu, lebih besar daripada 3 is 0. 0 ada Y. So bila kita integrate dapat kosong. Dapat 1 kat sini. Okay. Yang ni silap kat sini sikit je. Yang ni bukan kat sini. Kat bawah ni. Okay. Dan clue ni. Tulis balik dalam function. Awak akan dapat kosong untuk less than 1, 1/2, 1/3, 1. Okay. Ini dah betul lah. Okay, and then question D. Soalan D dia suruh cari find M such that Px lebih kecil atau sama dengan M is equal to half. So kawan awak buat, sebab dia ada satu function je daripada awak punya question asal. So kita akan ni dah integrate daripada 1 sampai M, integrate function yang ada dan equatekan dengan half. Okay, betul. Dan kita dapat M ada 2 nilai kan? M awak akan ada 2 nilai. Dia pergi ke Aikal dah pula. Okay. M awak ada 2 nilai, 2.162 dan juga negatif 4.162. Kenapa kita reject?
Yang negatif tu. Dia jadi benda ni je. Kenapa reject? Ni ada sebab ni kenapa reject. Kenapa reject? Siapa boleh tak bagi tahu saya kenapa kita reject? Function yang asal adalah ini. Ni. Ni 1 less or equal to x. Lepas tu? Mesti besar daripada 1, madam. Yes, betul. Sebab function ini dia berada di 1 sampai 3. Dia tak berada di negative part. Okay, sebab itulah bila kita dapat nilai yang negatif untuk M, awak reject. Iaitu sebab awak kena check range dia. Okay, so kalau dia out of range, kita reject lah. Okay, and then lagi satu. Untuk soalan ni, ini kiranya dia pakai F kecil. Okay, F kecil itulah yang dibagi dalam soalan tu. Kalau awak nak pakai F besar pun boleh. F besar ni, awak dah cari kan? Kat sini. So, bila dia cakap, sini alternatif. Wah, besarnya lah. Okay, alternatif untuk question E. Okay, so dia kata Px lebih kecil atau sama dengan M sama dengan half. So bila X lebih kecil atau sama dengan M ni, sebenarnya dia sama maksud dengan Fn equal to half. So awak tengok dekat awak punya F besar yang kita dah cari ni. Okay, awak tengok nilai half tu dia akan berada di dalam range yang ini. Kenapa dia berada di dalam range ni? Sebab yang pertama, lebih kecil daripada 1, dia hanya dapat kosong. So, half tak masuk lagi kat sini. So, bila kat sini, dia dah berada di tengah-tengah. So, half berada di sini lah. Bila lebih besar daripada 3, dah dapat 1. Which is dah lebih besar daripada half. So, maksudnya, awak punya M tu akan berada di sini lah. So, kita masukkan je. 1/12, M tambah 3, dan juga M tolak 1, awak samakan dengan half. So, nanti kita akan dapat M tambah 3, M tolak 1. Okay, M tolak 1 sama dengan 1/12 darab ini. Jadi jadi berapa? 6. Betul tak? So, dapat M squared tolak M tambah 3M tolak 3 tolak 6 sama dengan kosong. M squared tambah 2M tolak 9 sama dengan kosong. So, dia akan dapat balik benda ni. So, nanti dah terus dapat M sama dengan ni dengan ni. Okay, ini alternatif dia. Kalau kita pakai F besar. Bila awak dah cari, awak boleh je pakai F besar. So, tak payah nak integrate. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, so we end our class here. Hari Khamis, saya jumpa awak kat dalam kelas. Saya nak check tutor 789 ni. Jadi saya bagi ni video ni.